أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم الحكمة علمني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahillazi hadana lidinil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahu maulanal azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin wa khoslatani la syai'a akhbasu minhuma asyirku billah wad-durru lil muslimin atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah yang mulia, nayuk kita dan ahli keluarganya, demikian juga segala sahabat-sahabat dan segala pengikut-pengikut dan juga adik-adik yang sanggup menunaikan ini majlis ataupun ini tempat sebagai nak bina ataupun nak membangun ataupun nak membersihkan kita umat Islam supaya dapat duduk di dalam jalanan agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harap-harap semoga Allah Taala pilih kita semua masuk di dalam golongan orang yang mana Nabi kita ni ada sabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Yang berartinya barang siapa menyuruh ia kepada jalan petunjuk, nescaya adalah baginya daripada pahala seumpama pahala-pahala bagi mereka yang mengikut ia akan dia. Tiada jadi kurang oleh demikian itu daripada pahala mereka itu suatu pun.
Harap-harap semoga Allah Ta'ala memilihkan kita semua yang mana berusaha untuk mengadakan ini majlis, termasuk di dalam golongan orang-orang yang semacam ni, iaitu dari golongan orang yang menyeru kepada lorong petunjuk, yakni lorong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita ni dapat balasan, dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana pahala orang-orang yang pakat duk turut, pakat duk mengikut. Harap-harapnya semoga Allah Ta'ala memilihkan kita semua ni masuk di dalam golongan ni. Alhamdulillah. Sekali lagi hamba memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana dengan kurnia, yang mana dengan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapatlah hamba berjumpa dengan semua kaum muslimin dan juga muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, abang-abang dan adik-adik. Semoga kita berjumpa di malam ni, di dalam semoga kita berjumpa di hari ni dengan cara apa nama ni, dengan cara ke udara seperti mana yang kita maklum. Sebelum daripada hamba nak melanjutkan sedikit kecek ataupun nasihat bahasa agama, balik hamba nak minta kemaafan sekiranya di dalam percakapan hamba di hari ini ataupun di petang yang mulia ini tidak dapat memuaskan hati saudara-saudara, kerana yang sudah kita maklum berkenaan dengan hamba ni tidak biasa di dalam media yang semacam ni. Seperti mana yang kaum ibu, kaum bapa kita maklumlah, kata hamba ni tak pernah masuk di dalam majlis yang semacam ni. Maka dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijemput oleh setengah-setengah saudara kita di sini untuk memenuskan majlis kita di hari ini. Maka terpaksa bagi hamba menerima sebagai nak memenuhkan masa. Oleh itu sekiranya tidak ada perkara-perkara yang di dalam majlis hamba di petang ni tidak ada yang memuaskan hati, balik hamba tu harap kepada kaum ibu, kaum bapa, abang-abang dan adik-adik yang mana ada dengar di ini udara, harap beri kemaafan. Alhamdulillah, seperti mana yang sudah kita maklum, di dalam kita menghadapi jalan ni untuk nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni di dalam kita nak menghadapi mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak buat apa yang disuruh, nak tinggal apa yang dilarang, maka berlaku di kita tu bermacam-macam ujian, bermacam-macam cubaan. Oleh itu kita mesti kena guna sifat sabar, kita mesti kena menahankan diri, serta pula kita mesti kena memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana yang kita maklum daripada firman Allah Ta'ala yang berbunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala ceritanya, Allah Ta'ala berfirmannya, hei orang-orang yang beriman. Tu Allah Ta'ala seru kepada kita orang yang beriman. Seru dianya dengan apa nama ni? Dengan suruh kita tu minta tolong di tiap-tiap kerjaan kita tu dengan kena guna sifat sabar. Ista'inu bis-sabri. Hendak minta tolonglah kamu dengan sabar. Nak rakyat katanya kadang-kadang benda yang kita berkehendak, benda yang kita berhajat, benda yang kita nak tu kadang-kadangnya kita terasa kata benda ni sangat payah. Kadang-kadangnya kita terasa benda ni sangat mudah. Maka di dalam dua kelakuan saat ni, benda yang kita kandak sama ada kita terasa kata benda tu mudah di sisi kita,
ataupun kita terasa kata benda tu sangat payah di sisi kita, maka apabila kita kandak mesti kita kena minta tolong di Allah Ta'ala. Maka apabila kita minta tolong di Allah Ta'ala, kita pun mulai usaha untuk nak menghasilkan apa yang kita kandak, kadang-kadang yang kita dak terasa kata payah jadi mudah. Kadang-kadang kita dak terasa kata payah sengati. Gitu juga benda-benda yang kita terasa kata mudah, kadang-kadangnya jadi mudah sengati. Kadang-kadang yang kita terasa kata mudah itu buat usaha pisah sungguh jadi payah pun ada juga. Nah, dengan sebab ni nak Allah Ta'ala pesan kepada kita orang yang beriman, nak kita ni jadi sempurna, kita kena minta tolong di Allah Ta'ala bisabri dengan sabar. Kerana Allah Ta'ala tahu apabila kita sabar, kebaikan bagi kita tu ada, tak ada rugi. Nah, ni nak cerita kepada kitanya, gitulah tiap-tiap kerjaan kita, sama ada yang kita terasa kata susah payah ataupun yang tidak terasa kata susah payah. Apabila kita berhajat, kita memohon kepada Allah, kita berdoa, kita minta di Allah, semoga Allah Ta'ala menunaikan apa yang kita kandak melalui kita minta tu, kita sabar. Lagi pula Tuhan katanya wassalah, di samping itu kita semaya. Nah, semaya minta di Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala cerita kepada kita sebagai nak kita ni dapat kesukaan. Dia katanya innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala ni bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak orang katanya orang yang sabar ni orang yang dapat kejayaan, dapat bersama dengan Allah Ta'ala. Oleh jadi demikian, kita sudah maklum bahawasanya pekerjaan kita yang mesti kita kena hadap ni, dikatakan pekerjaan yang sangat besar, kerana kita ni akan menuju kepada alam akhirat. Daripada di alam dunia hari ni, kita akan menuju kepada alam akhirat. Sebelum daripada kita nak menuju kepada alam akhirat inilah, mesti kita kena suluh diri kita masing-masing berkaitan dengan kerjaan yang kita duk kerja di hari ni. Adakah semata-mata untuk dunia ini saja, ataupun kerjaan kita ini dunia serta dengan akhirat. Oleh itu, apabila kita suluh dah kerjaan kita ni, hak kita duk buat di hari ni hanya semata-mata untuk dunia, sedangkan kita ni akan menuju, akan pergi kepada alam akhirat, maka di sini mesti di atas kita kena suluh, kena usaha kerja tambah, jadi lebih lagi. Kerja kita tu bukan sekadar dunia, kena tambah ada kerja sebagai menjadi bekalan untuk akhirat kata. Sekiranya kita dapat di dalam kerjaan kita tu ada sekadar dunia saja, kita kena suluh pula kerjaan yang sebagai menjadi bekalan untuk kita, supaya kita nak dapat kesempurnaan, keselamatan, kesenangan di akhirat pula. Sebaliknya, kalau kerjaan kita yang kita duk buat di hari ni, ada kedua dah, untuk dunia pun hak kita tak tinggal, untuk bekalan akhirat pun ada juga dah, duk buat juga dah. Banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia ni sudah menolong ke kita untuk kita ni selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Maka seperti mana yang sudah kita maklum, sebut kata nak kerja cari bekalan hak bahasa akhirat tu, ujian yang tipu di atas diri kita tu bermacam-macam ujian, bermacam-macam cobaan, ada yang kecil, ada yang besar. Bandingnya seperti ombak. Soalnya katanya mari lepas so ujian. Maka seperti mana yang sudah kita maklum, di kita orang yang beriman, tidak boleh kita nak takut dengan semua ujian yang Allah Ta'ala nak cuba kita. Seperti mana yang kita tidak takut dengan ujian hak bahasa dunia kita, apabila kita nak dapat pangkat hak bahasa dunia, kita kena diuji, kita tak takut. Bahkan kita sanggup nak uji untuk nak mendapatkan pangkat hak bahasa dunia.
Seperti mana yang kita tengok utamanya orang-orang yang bekerja sebagai menjadi pegawai kerajaan. Setengah-setengah pegawai tu apabila nak akad pangkat dia mesti kena periksa. Bandingnya seperti kita buat banding orang yang jadi guru. Jadi guru mengajar di sekolah-sekolah. Mula-mula tu nak boleh jadi guru tu kena uji, kena periksa dulu. Kerana orang pakat nak mengajar, nak jadi guru tu yang ramai. Orang yang ada kelulusan tu banyak. Apabila ada yang lulus tu ramai, ada apa nama ni? Ada ilmu tu banyak. Tiba-tiba tempat-tempat kerajaan kita nak terima tu tak cukup dengan orang-orang yang nak mengajar. Hanya nak setengah daripada setengah. Dengan sebab tu lah apabila nak terima tu kena ada uji dah lah. Kena ada periksa dah lah. Maka kita yang berilmu untuk nak menekatkan dunia kita sanggup diuji. Kita sanggup pergi periksa, pergi cari. Walaupun nak masuk periksa tu kena bayar duit pitih, jangan bayar duit pitih untuk nak menekatkan dunia kita. Gitu juga orang yang boleh jadi guru dah daripada guru yang pangkat kecil untuk nak jadi pangkat yang lebih tinggi mesti kena diuji pula, sanggup pula terima ujian untuk nak menambahkan pangkat kita jadi bertambah tinggi. Macam mana kita tidak mahu terima ujian Allah Ta'ala nak mengangkatkan darajat kita yang dibangsa kepada akhirat dengan uji diri kita di dalam mengerjakan perintah dia di masa hidup dunia di hari ini. Sedangkan uji hak bahasa dunia ni kita sanggup terima. Tiba-tiba uji hak bahasa akhirat kadang-kadang kita tak nampak kelebihan yang Allah Ta'ala nak memberi kepada kita. Dengan sebab itulah kita tak berapa nak terima. Oleh itu semoga kita ni boleh nampak setengah-setengah hikmat ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas diri kita, supaya nak menekatkan akhirat kita mesti kena usaha pisah diri kita. Tangga yang pertama sekali berkaitan dengan ilmu agama sebagai menjadi penyuluh, supaya kita dapat mengerjakan apa yang disuruh, supaya kita dapat meninggalkan apa yang dilarang, mengikut cara yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Maka seperti mana yang sudah kita maklum, sebut kata ilmu tidak ada seorang pun yang kata jahat. Tidak ada seorang pun yang kata tak sah. Semua orang pakat suka nak kepada ilmu. Semua orang ingin kepada ilmu. Ramai orang-orang yang ada ilmu dah pun berasa nak lagi ilmu. Maka setelah kita tengok dengan secara halusi, balas mana orang-orang kita dengan ilmu. Apabila tengok dengan secara halusi, jadi nampak katanya nak saja, tidak bersungguh. Sedangkan kita ni tahu kelebihan yang ada di ilmu bermacam-macam kelebihan, sama ada kelebihan bahasa dunia, gitu juga kelebihan yang bangsa akhirat. Tetapi apabila nak kerja sungguh, menempuh bermacam-macam ujian yang menjadi sebagai penyekat pegangan. Ini nak cerita kepada kita apabila kita nak kerja agama, orang yang pertama lagi dah kita kena sekat, kita kena gandeng. Iaitu untuk nak menghasilkan ilmu, supaya kita dapat mengerjakan apa yang disuruh, supaya kita ni dapat meninggal apa yang dilarang dengan cara yang sempurna. Kita tergalang dari situ, kita kena sekat dari situ, untuk menghasilkan ilmu. Kadang-kadang setengah-setengah orang tu dia terasa kata apa nama ni, buat jadi sia-sia masa dia. Tu orang yang tak faham agama tu, dia berasa kata belajar dengan tak belajar sama saja. Tu nak ayat katanya sekop ataupun pendapat di orang-orang yang mula-mula di masa dia tak faham agama tu, terasa dia kata orang yang ada ilmu agama dengan orang yang tak ada ilmu agama sama saja. Sedangkan seperti mana yang sudah kita maklum, orang yang berilmu dengan orang yang tidak ada ilmu tidak sama.
Nah, kerana yang sudah kita maklum berkenaan dengan ilmu agama ni diibarat seperti cahaya. Apabila ilmu agama ni masuk di dalam hati kita, nah, nak ayat kata hati kita ni jadi terbuka, jadi luas seperti mana hak Nabi kita ada cerita. Di dalam satu hadis Nabi katanya, innan nura idza dakhalal qalba infasaha wansyaraha. Nak ayat kata cahaya ilmu agama, cahaya pengenalan agama ni apabila masuk di dalam hati kita, jadi luah hati kita, jadi kosong, jadi lapang hati kita. Nak cerita kepada kitanya, ini berkenaan dengan ilmu agama. Apabila dia masuk tu jadi cerah hati kita, luas hati kita. Nampak kata hak ni benda comel, nampak kata hak ni benda jahat. Kemudian seperti mana yang sudah kita maklum, berkenaan dengan kita ni jadi lemah, jadi berasa tak lawa untuk nak menghasilkan ilmu, kerana ada beberapa ujian yang mesti kita kena pisah usaha supaya kita ni dapat menempuh. Kerana yang sudah kita maklum berkenaan dengan hidup kita di hari ini, dikatakan sementara masa dia tak ada tersakat. Bukan kata hidup kita ni kekal selama-lama. Semua kita ni sudah tahu, semua kita ni sudah cerak, sudah nyata. Kata hidup kita di hari ini akan meninggal di satu hari. Apabila kita cerak dah kata kita ni akan meninggal di satu hari, adakah kita nak halak diri kita yang hidup di hari ini dengan keadaan kita meninggal dunia tidak ada bekalan ataupun persiapan untuk kita nak dapat kesenangan di hari yang kita hidup pula selepas daripada meninggal dunia ni? Adakah kita nak halak dengan kita ni tidak ada bekalan yang semacam tu? Maka tentu orang-orang yang cerdik dia jawab kata tidak. Nah, bahkan kita ni akan mesediakan, akan mencadangkan, akan menyiapkan segala perkara yang akan membawa kepada kita ni dapat kesenangan, dapat kesempurnaan selepas daripada kita mati di alam dunia, yakni selepas daripada kita hidup kepada alam akhirat, kita ni ada bekalan persiapan. Oleh itu, seperti mana yang sudah kita maklum, bekalan yang paling baik bagi kita seperti mana yang diperman oleh Allah Ta'ala, dia katanya fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sebaik-baik bekalan itu kena kepada takwa, takut akan Allah Ta'ala. Maka apabila bekalan yang baik kena kepada takut akan Allah Ta'ala, oleh itu kita mesti usaha pisah diri kita, kena bersungguh mencari ataupun mempelajari ataupun mendengar ilmu agama, supaya nak kita ni kenal Allah Ta'ala tangga yang pertama. Apabila dah kita kenal Allah Ta'ala, di situ nak timbul kepada kitanya sifat takut kepada Allah Ta'ala, di orang yang kenal. Kerana yang sudah kita maklum berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita ni, sudah kita maklum kata dia Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, tidak bersifat dengan segala sifat-sifat kekurangan. Maka serba-serbi yang duk berlaku di kita ataupun di mana-mana tempat, itu semua dikatakan kejadian hak dia menjadi. Dia menjadi semua tu dengan penentuan dia yang sedia kala. Oleh itu berkenaan dengan kita, kena usaha pisah diri kita supaya kita dapat mengenal Tuhan kita, wijadi sungguh-sungguh. Kerana apabila kita kenal sungguh, di situ timbul di kitanya sifat takut akan Tuhan kita. Maka apabila kita takut ke Tuhan, dengan maknanya kita sanggup nak kerja apa hak dia suruh, dan juga sanggup nak tinggal apa hak dia larang. Itulah maksud dengan kata takut akan Tuhan. Apabila kita nak kerja hak dia suruh, nak tinggal hak dia larang, tak dapat tidak, bagi kita mesti juga kita ni kena usaha mempelajari apa di antara pekerjaan yang Allah Ta'ala Tuhan kita ni suruh kita kerja. Setelah tahu dah dia suruh kita kerja apa di antaranya, kita mesti pula kena tambah ilmu kita, macam mana caranya, balas mana caranya,
untuk kita nak kerja apa yang disuruh itu supaya menjadi sempurna, tak dapat tidak. Kita kena pisah, usaha tambah ilmu. Walaupun letih sikit, walaupun berat sikit, kita kena usaha pisah supaya kita ni dapat tahu apa yang Allah Ta'ala suruh kita kerja, caranya macam mana, supaya kita ni dapat mengerja dengan kelakuan yang dikehendaki oleh Allah. Itu berkenaan dengan tangga yang pertama. Yang dikatakan sebab yang mesti kita kena usaha diri kita mempelajari ilmu agama ataupun mendengar ilmu agama supaya kita nak kerja agama tu jadi sempurna. Kalau tidak, kalau tidak, dengan maknanya kita tidak mempelajari ilmu agama, lepas tu kita nak kerja apa yang disuruh, nak tinggal apa yang dilarang dengan cara sempurna, kita nak kerja macam mana? Sekiranya kita tak belajar ilmu agama. Maka dengan ini kelakuan seperti mana yang sudah kita maklum banyak di kalangan kita, kaum muslimin dan juga kaum muslimat kita ni. Ia dikatakan kita ni daripada golongan orang yang beriman, tapi kita saat itu buat mudah-mudah dengan ilmu hak bahasa agama. Kita ni tidak sungguh nak belajar ilmu agama. Kadang-kadang kita setengah-setengah tu halak diri kita duduk dengan tidak mengenalkan Tuhan yang menjadikan kita. Tidak mengenal Tuhan. Tu nak orang tu rugi besar. Dan orang yang halak diri duduk dengan tak kenal Tuhan ni rugi besar. Setengah-setengah tu pisah boleh kenal Tuhan. Tapi buat kenal dah, nak rakyat katanya, kenal pun seolah kata tak sungguh mana juga. Tidak timbul sifat takut yang sempurna. Apabila tidak timbul sifat takut yang sempurna, dia pun boleh buat Tuhan suruh buat tu dengan seolah katanya tidak mengikut cara yang sempurna. Hak ni pun tak saya juga. Kita kena usaha pisah diri kita supaya kita tu boleh apa nama ni, boleh buat apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala dengan cara yang sempurna. Walaupun susah sikit, kita tu kena usaha pisah ilmu. Kerana yang sudah kita maklum berkenaan dengan setengah-setengah kita ni, kadang-kadangnya goleknya orang-orang yang bahasa nak mari minat kalau orang agama ni orang yang telah berumur. Orang yang umur tu halal kebanyak sikit. Orang muda-muda tu dia tak minat mana. Orang tua tu dia baru minat. Apabila minat di masa tua tu gak dengar sekaligus pun tak dengar. Dengan sahabat ni, apabila dah kita berasa nak kita kena usaha. Sekali tak faham, 2 kali, 3 kali tak faham, 3 4 kali kena usaha. Nak cerita kepada kita yang berkenaan dengan masalah kita, walaupun kita duk pisah dah tak boleh lagi, dah orang rugi tak ada. Kerana dengan tiap-tiap kali yang kita duk mendengar ataupun duk mempelajari ilmu agama, balik kita ni Allah Ta'ala akan memberi balasan yang baik. Boleh tak boleh, reti tak reti suku. Asal kata kita sanggup nak belajar, balik kita tak rugi. Itu berkenaan dengan kewajipan di atas kita orang yang beragama ataupun orang yang beriman, kena usaha pisah ilmu agama supaya kita ni dapat mengerjakan lorong agama tu dengan sempurna. Kerana yang sudah kita maklum, mengikut hadis Nabi katanya, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Nabi katanya 2 perkara, tidak ada sesuatu yang lebih daripada 2 perkara ni. Mana 2 perkara hak paling lebih? Kata Nabi-nya, al-imanu billah. Yang pertamanya kena kepada beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah ni dikatakan salah satu daripada 2 perkara yang lebih. Apabila beriman dengan Allah ni dikatakan satu perkara yang lebih, kita kena usaha pisah. Kena belajar ilmu yang bersangkut paut dengan sifat-sifat Allah. Hak mana hak tentu sungguh dia Allah, kita pun mengaku kata sungguh. Ia dikatakan sifat yang wajib bagi Allah. Hak mana ia tentu tidak dia Allah Ta'ala, kita pun tahu serta dengan mengaku kata hak ni tidak dia Allah Ta'ala. Ia dikatakan sifat yang mustahil. Demikian juga hak mana ia boleh jadi dan tidak boleh jadi, ia dikatakan sifat yang harus. Hak tu pun kita mengaku kata harus. Hak ni boleh jadi, hak ni tidak boleh jadi.
Tu nak cerita kepada kitanya, kita kena usaha pisah kena Allah Ta'ala dengan 3 kelakuan. Hak tentu sungguh pun kita tahu, benda hak tidak pun kita tahu, benda hak boleh jadi kedua belah, boleh terima sungguh pun boleh, tidak pun boleh, kita pun mengaku mengikut benda tu. Serta pula untuk nak kita ni kenal dengan sempurna, kena ada tanda-tanda ataupun dikatakan dalil. Apabila kita reti sifat yang tentu sungguh, reti sifat yang wajib, gitu juga reti sifat yang mustahil, reti sifat yang harus, serta dengan dalil-dalil dia, maka kita tu kenal Allah Ta'ala. Nah, apabila kita kenal, kita pun boleh beriman, boleh mengaku hati kita dengan Allah. Nah, nak ayat kata iman dengan Allah, mengaku hati kita dengan Allah Ta'ala ni dikatakan satu perkara yang sangat besar harga dia di sisi agama kita. Kita kena Allah Ta'ala ayat atas harga dia, nak banding tak boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya benda besar juga mengikut cerita daripada hadis ni, wan naf'u lil muslimin. Yakni kita pisah diri kita di masa hidup kita ni, we jadi berfaedah, we jadi berguna bagi orang-orang Islam kita. Nak duduk dengan kelakuan macam mana kita ni, nak we jadi diri kita ni seorang yang berguna untuk masyarakat kita orang Islam. Ni dikatakan satu perkara yang lebih. Maka seperti mana yang sudah kita maklum, apabila kita ni ada ilmu agama, kita pun boleh letak diri kita untuk nak jadi berfaedah, berguna untuk masyarakat kita orang Islam ni. Macam mana kita kena kerja, macam mana kita kena duduk, kita pun boleh kerja, boleh duduk. Seperti mana yang sudah kita maklumlah, walaupun ada bermacam-macam ujian, maka mesti kita saat itu kena sabar, serta pula minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala tu mengekalkan kita dengan kelakuan yang baik saat ni, dengan kelakuan yang comel saat ni. Itu 2 perkara yang baik. Dan Nabi katanya, wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma. Dan 2 perkara tidak ada sesuatu yang lebih keji daripada kedua. Hak sani hak lebih, hak ni hak keji pula. Mana? Yang pertamanya kata Nabi nya, asyirku billah. Syirik dengan Allah Ta'ala. Sekutu dengan Allah Ta'ala. Hak ni dikatakan perkara yang sangat keji. Maka berkenaan dengan syirik dengan Allah Ta'ala ni, seperti mana yang sudah kita maklum, apabila kita tidak pisah belajar ilmu yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala ni, kadang-kadang di dalam hati kita ni timbul sifat syirik, sifat sekutu. Kerana yang sudah kita maklum, semua perbuatan Allah Ta'ala tu dia melalui, kebanyakannya melalui sebab di kita tu. Apabila Allah Ta'ala buat satu-satu perkara tu melalui sebab di kita, apabila kita ni kurang kenal sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala, kadang-kadang bab pengakuan dalam hati kita ni, hidup mengaku kata benda ni boleh jadi gitu, benda ni boleh jadi gini. Tu nak ayat kata membawa kepada kita ni jadi sekutu, jadi syirik dengan Allah Ta'ala, yang dikatakan kelakuan yang amat keji. Seperti mana yang sudah kita maklum, syirik ni Tuhan ayat dalam Quran kata innasyirka la zulmun azim. Dikatakan zalim yang amat besar. Buat nyanyi ke diri sendiri hak teruk sekali tu syirik. Tu yang pertama benda hak keji. Yang keduanya wadhurru lil muslimin. Yang keduanya hidup kita tu buat jadi mudarat, buat jadi susah, buat jadi ngenak di orang-orang Islam. Ini dikatakan benda yang keji juga. Oleh itu kita kena usaha diri kita supaya adalah kita ni daripada golongan orang yang tidak mengenak, orang yang tidak buat jahat, orang yang tidak buat mudarat. Sama-sama kita orang Islam. Balah mana kelakuan orang mudarat kita tahu, orang tidak mudarat macam mana kita tahu. Kita usaha pisah diri kita supaya kita ni tidak jadi orang-orang yang mengenak sama-sama Islam kita. Dengan sebab inilah apa nama ni, Nabi kita ni pesan kepada kita umat Nabi, katanya alaikum bimulajasati bimula apa nama ni, alaikum bimujalasatil ulama.
mesti di atas kamu kena bersekududukan dengan ulama-ulama. Nah, acu bolehnya kita pisah diri kita ni, jangan hidup jauh sangat daripada orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Nah, walaupun tidak boleh sokmo-sokmo pun, we ada juga seminggu sekali ke, seminggu sehari ke. Nah, supaya kita ni dapat suluh berkenaan dengan perkara-perkara yang berlaku di diri kita ni, adakah betul ataupun bercanggah dengan orang agama. Ada kita duduk sekali dengan ulama, dia lah tunjuk ajar orang agama kepada kita supaya kita ni dapat berjalan, dapat kerja agama dengan jalan ni yang sempurna. Lagi pula Nabi katanya wastima'i kalamil hukama, dan kita kena pisah dengar kecek pe daripada orang-orang yang bijak-bijak tu. Kita dengar perkataan puak ni. Kerana apabila dengar perkataan orang yang bijak-bijak ni membawa kepada kita ni boleh apa nama ni, boleh ambil buat iktibar, buat kira dengan ini perkataan yang baik. Kerana kata Nabi-nya, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia menghidup akan hati yang mati tu dengan cahaya hikmat. Seperti mana yang Allah Ta'ala menghidup akan bumi yang mati dengan air yang turun daripada langit. Dengan air hujan tu bandingnya berkenaan dengan kata-kata yang baik tu, apabila kita dengar membawa kepada kita tu dapat jadi orang yang baik. Inilah di antara setengah daripada perkara-perkara yang apa nama ni, yang kita ni mesti kena usaha pisah diri kita supaya kita ni dapat mengumpulkan bekalan yang baik untuk kita nak menuju kepada alam akhirat yang dikatakan alam yang berkekalan selama-lamanya. Kerana diri kita sekiranya kalau kita tidak suluh, kita tidak apa nama ni, tidak fikir, kadang-kadangnya hidup kita ni berasa katanya suk sekadar dunia ni. Apabila terasa kata suk sekadar dunia tu ke, usaha kita, fikir kita, kerja kita sekadar dunia ni. Boleh makan kenyang, boleh pakai, boleh tidur jenera, sihat tubuh badan, berasa tak apa dah. Sedangkan seperti mana yang sudah kita maklum, di kita manusia ni, hidup kita ni bukan sekadar dunia saja. Bahkan selepas daripada kita mati di alam dunia ni, kita akan hidup semula pula di alam akhirat. Maka apabila kita hidup semula tu, segala amalan yang penuh kita kerja di atas dunia ni lah yang menjadi apa nama ni, bekalan untuk kita. Kalau kita kerja benda-benda yang comel, benda-benda yang baik, membawa kepada kita tu beruntung. Sebaliknya kalau kita tidak kerja benda-benda yang baik, benda-benda yang comel, itulah yang membawa kepada kita ni akan berjumpa dengan kecelakaan wal iyazabillah. Oleh itu, setelah kita ni suluh diri kita ni boleh kerja dah apa yang diperintah oleh Allah, boleh tinggal dah apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, mesti juga kita kena suluh lagi. Adakah pekerjaan yang kita buat tu semata-mata kerana Allah, ataupun ada kerana yang lain daripada Allah? Apabila didapati pekerjaan kita tu kerana Allah dah, nak rakyat katanya, kita banyak-banyak bersyukur lah kerana pekerjaan kita yang dibuat kerana Allah Ta'ala itu ada kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Seperti mana yang sudah kita maklum lah, amalan yang kita buat di atas dunia di hari ini, sekiranya kita buat dengan hati yang suci bersih, Allah Ta'ala akan memberi kepada kita balasan sekurang-kurangnya 10 ganda. Seperti mana yang kita maklum di dalam ayat yang katanya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan satu kebajikan di atas dunia ni, kita buat satu perkara yang baik kerana Allah Ta'ala, diganda dengan 10. Seumpamanya diganda dengan 10. Buat satu boleh 10. Tu nak cerita kepada kitanya, ini berkenaan dengan amalan yang kita buat kerana Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan ganda dengan 10.
Kadang-kadang amalan yang kita buat di atas dunia ini bukan semata-mata Allah Ta'ala nak ganda kita di akhirat. Bahkan kadang-kadang dibui ganda selalu dah di atas dunia. Seperti mana yang sudah kita maklum kisah yang berlaku dengan Sayyidina Ali bersama dengan apa nama ni? Dengan isteri dia tu, Fatimah. Di waktu ada satu ketikanya Siti Fatimah ni ada sakit yang tidak lalu makan dan minum, maka mengikut ceritanya Sayyidina Ali dia pergi jumpa dengan Siti Fatimah, dia isteri dia pun tanya macam mana adik hari ni, ada berasa nak makan apa tu. Dengan secara rekahnya Siti Fatimah kata berasa ingin nak makan buah delima. Sayyidina Ali pun tu baik daripada rumah pergi cari buah delima di kedai. Tiba-tibanya ada orang jual buah delima, dia pun beli sebutir buah delima. Bawa kelik di rumah. Di tengah jalan duk bawa kelik buah delima saat ni, jumpa dengan seorang tua duk sakit di tengah jalan tu. Sayyidina Ali pun pergi tegur orang tua di tengah jalan. Dia berkata, "Hei Ali, aku duk sakit demam di sini ni. Banyak hari dah tak ada seorang pun mari duk pada kepada aku. Inginnya aku nak makan buah delima hok duk di tanganmu tu." Sayyidina Ali pun Allahu Akbar. Ingat kepada isteri dia tu. Dia tubik mari ni isteri dia nak makan buah delima. Pas boleh sebutin ni. Tiba-tiba mari dia orang ni seolah kata dia ingin nak juga. Di dalam hal dia duk mikir saat itu, dia ingat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, apabila orang minta di kamu, mu jangan duk tegur. Ingat di ayat saat ni juga dia apa belah buah delima Allah kepada seorang tua saat ni. Apabila dia Allah buah delima kepada seorang tua saat ni, makan sebentar buah delima sebelah tu, habis. Dia minta nak lagi. Sayyidina Ali pun beri juga. Berartinya habis buah delima. Kelik ke rumah dia tu dengan kelakuan tangan kosong. Dengan sahabat ni lah, apabila dia ni kelik siapa di rumah, Siti Fatimah tengok Sayyidina Ali ni seolah katanya, tak ada suka lah, muka pergi nak beli buah delima. Kelik mari dengan tangan kosong begini, kau nak royak katanya, seorang suami yang sangat sayang kepada isteri, apabila tidak boleh nak tunai apa yang dikehendaki oleh isteri, nak royak kata perasaan tu juga, tak boleh nak cerita lah, seperti mana yang kita maklum. Dengan sahabat ni Siti Fatimah dikatakan seorang isteri yang cerdik, yang kasih pada suami juga. Dia pun puju hati Sayyidina Ali, dia kata tak apa nak abang. Dulu berasa ingin nak makan buah delima, tapi setelah tengok abang klik mari selamat molek tu, Allah Ta'ala jadi hilang perasaan dia ingin nak makan tu. Seolah katanya dia ni dapat sabar dengan apa yang diuji oleh Allah Ta'ala. Tak berapa lama dengan secara rekah ceritanya, bunyi suara orang mai katok pintu rumah dia. Sayyidina Ali pergi buka, tiba-tiba tengok seorang duk pikul baku, iaitu Salman Al-Farisi. Pikul baku, letak baku depan Sayyidina Ali. Dia pun tanya, apa nama ni Salman? Salman pun jawab kata, ini hadiah daripada Rasulullah kepada kamu. Sayyidina Ali pun tengok dalam baku tu ada 9 butir buah delima. Lalu itulah kata Sayyidina Ali, ini bukan aku ni. Sebab apa boleh kata begitu? Salman tanya Ali. Ali kata, kalau Rasul nak beri kepada aku, kena 10. Tiba-tiba ni di dalam baku ni ada 9, bukan aku. Dengan sahabat tu Salman pun senyum. Serta seluk dalam kocek baju dia, waktu beg sebutir pula buah delima. Dia tak, aku nak cuba kamu, nak tahu, kata mu tahu ke tak? Kata hak sungguh Rasul memberi kepada kamu ni 10. Tiba-tibanya Sayyidina Ali ni tahu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali ni dia yakin dengan ayat tu yang kata, man jaa bil hasanati falahu asyru amsaniha. Siapa dia mengerjakan satu kebajikan, kalau Tuhan nak balas sekurang-kurangnya dengan 10 ganda. Dia yakin kata dia ni bui buah delima kepada seorang di tengah jalan dengan ikhlas kerana Allah. Dengan sahabat tu apabila Tuhan nak balas tentu kena 10 bukan 9. Tu dia yakin. Ini nak cerita kepada kitanya berkenaan dengan balasan daripada Allah Ta'ala tu, kadang-kadang nyubui tengok dah belah-belah di atas dunia. Sedangkan dunia ni bukan tempat balasan lagi.
Tapi Allah Ta'ala beri dah belah-belah untuk setengah-setengah daripada hamba-Nya yang mukmin. Begitu juga amalan yang kita buat dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang suci bersih ni. Nak cerita kepada kitanya, boleh kita ambil guna juga dengan amalan yang kita buat dengan hati yang suci bersih ni untuk apa nama ni, untuk nak menunaikan setengah-setengah daripada hajat kita yang bahasa dunia. Walaupun amalan yang ikhlas tu Allah Ta'ala nak balas kepada kita di akhirat, tapi boleh kita guna untuk menghasilkan pekerjaan kita hak bahasa dunia. Boleh kita tawassul dengan amalan yang kita buat kerana Allah Ta'ala. Amalan hak bahasa akhirat, kita buat tawassul untuk nak menyempurnakan pekerjaan kita hak bahasa dunia. Seperti mana yang kita maklum kisah yang berlaku dengan puak-puak Ashabur Raqim, iaitu puak-puak pemuda yang keluar daripada rumah untuk nak mencari rezeki. Tiba-tibanya puak dia ni berjalan-berjalan masuk dalam hutan. Hingga sampai masuk ke dalam hutan besar tu, berlaku di dalam perjalanan dia tu hujan lebat. Apabila duduk dalam hutan hujan lebat begitu ke, tak ada arah nak beradu di mana, tiba-tibanya dia nampak ada gua ke tempat dia duduk tu, masuk dalam gua, beradu dalam gua untuk nak meneduh daripada kena hujan. Maka dengan kelakuan dia duduk beradu nanti hujan serak dia dalam gua saat ni, dengan takdir daripada Allah Ta'ala, tidak suka-suka ada setokor batu yang besar di atas bukit ni bergolek turun mari hingga sampai tertutup pintu gua. Apabila pintu gua tu tertutup dengan batu yang begitu besar, puak dia duduk dalam gua tu gelak gelemak dah lah. Muka pintu kena katut ni gelak lah gua. Bakak tolak 3 orang tak berdegih muka batu besar. Lalu itulah salah seorang daripada puak dia 3 orang tu dia kata, puak kita ni kalau kita nak tubik daripada gua ni tak ada jalan lain dah kecualinya kita kena hitam amalan-amalan yang penuh kita kerja hak jadi ikhlas kerana Allah Ta'ala. Semoga kita ni buat tawassul dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ni buka mulut gua, yakni memecahkan batu yang terkatut di mulut gua. Apabila ada seorang tu kecek macam tu, kita kena cari amalan kita hak ikhlas sebagai nak minta di Allah Ta'ala buka mulut gua ni. Lalu itulah ada seorang daripada puak dia 3 orang tu. Dia kata kalau macam tu adalah amalan hak dia terasa kata dia ni buat dengan hati yang suci bersih semata-mata kerana Allah Ta'ala. Iaitu dia katanya pernah berlaku di masa dulu. Dia ni jadi seorang yang mempunyai harta, duk upah orang kerja di rumah dia tu. Maka tiap-tiap hari demo kerja tu dia beri gaji mengikut dia buat perjanjian lah. Tiba-tibanya di dalam hal dia upah orang kerja saat berlaku di satu hari ni, ada seorang pekerja dia tu mari kerja sekerat hari. Dia duk perhati tengok orang ni hak mari sekerat hari ni, dia mari sekerat hari tu kerja bersungguh dia tu, seolah katanya hasil pekerjaan dia di sekerat hari saat ni serupa dengan orang kerja satu hari juga. Orang yang kata kerja dia bersungguh, enggak dia mari sekerat hari. Dengan sahabat ni dia, apabila dia tengok pekerjaan seorang yang mari sekerat hari saat ni tu bersungguh, kehasilannya sama dengan orang yang kerja satu hari, dia waktu bayar duit gaji petang tu, dia pun beri semua gaji pekerja dia tu seperti dia duk wisak semua. Dan orang yang mari kerja sekerat hari saat ni, dia pun beri gaji seperti orang yang kerja penuh satu hari. Kerana dia tengok seorang ni kerja bersungguh. Di dalam hal dia beri gaji semacam saat ni, ada seorang daripada puak kerja dia yang ramai-ramai tu tak puas hati. Mai kata ke dia, apa toke buat macam ni? Kawan ni mai kerja sekerat hari, buat apa beri gaji satu hari? Dia pun jawab kepada budak kerja saat ni, dia kata tak ada apa. Orang ni mai kerja sekerat hari, aku beri gaji dia seperti orang yang kerja satu hari. Tak ada apa, kerana aku ambil duit pitih hak aku. Aku tidak menguraikan hak puak kamu duk kerja ramai-ramai tu. Mu kerja satu hari boleh banyak mana, aku beri macam tu. Hak dia ni
aku nak beri kepada dia hak aku. Tak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba apabila dia royak kepada seorang kerja tu macam tu, orang kerja saat itu tak puas hati. Hingga siapa marah seorang saat itu, tinggal duit gaji dia di hari tu, tak ambil gaji. Tinggal. Pergi pula. Nah, berlakunya beberapa lama masa tu, ada seorang yang berpenyakit mari di rumah dia. Mari royak ke dia kata, aku denganmu ni ada hak. Dia kata dia tak ada lekat hotel siapa. Seorang sakit sana dia royak katanya, penuh di masa dulu dia duk kerja di sini begini. Dia tinggal duit gini. Dia pun ingat kata kalau macam tu, sengerti. Mu ada tinggal sungguh duit gaji mu dulu di sini. Pak kata dia mari di hari ni untuk nak ambil gaji dia. Maka jawab dia katanya, kalau mu nak gaji mu dulu hari tu, mu ambil lah mu besar tu. Pak dia pun royak pada toke saat ni lah. Dia kata, apa jangan duk kecek main lah. Di hari ni, dia ni sudah berutuk. Apabila berutuk, dia main nak menutup lah hak dia ni. Dia pun jawab kata dia tak ada main-main. Kalau mu nak gaji mu tu, mu ambil ilmu besar tu. Kerananya setelah aku duk taruh duit kamu, lepas sehari mu tak mari ambil, tiba-tibanya berlaku di satu hari tu orang mari bertawar anak lemu kepada aku. Pak aku tengok duit mu ni duk saja, aku pun beli duit anak lemu tu dengan duit kerja mu tu. Lepas tu aku duk pera lemu tu lepas sehari hingga sapanya jadi besar. Di hari ni mu mari nak minta duit tu. Seolah katanya duit hak mu ni jadi seekor lembu yang besar dah. Mu nak ambil lembu tu. Seorang tu pun nak royak katanya mujur lah di waktu dia sutuk. Boleh gaji dia ni dengan seekor lembu yang besar tu. Maka dia pun tawassul dengan Allah Ta'ala sekiranya dia buat kerja semua saat ni dengan hati yang suci bersih semata-mata menutup keredaan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni terima amalan dia ni. Minta ya Allah Ta'ala bukalah mulut gua yang tertutup dengan batu yang besar. Dengan takdir daripada Allah Ta'ala, batu yang tertutup di mulut gua itu pecah sikit. Tu nak cerita kepada kita kata amalan hak bahasa akhirat, apabila kita buat dengan hati yang suci bersih, boleh kita buat tawassul untuk nak menunaikan hajat kita hak bahasa dunia. Seperti dia di sini. Setelah dia minta dia Allah Ta'ala dengan keberkatan amalan dia saat itu, minta ya Allah Ta'ala buka mulut gua jadi pecah sikit. Daripada gelak gelemak tak nampak cahaya tu jadi nampak cahaya di luar dah. Jadi terbuka dah sikit. Maka seorang yang lain pula daripada puak dia 3 orang, dia kata dia ada amalan yang baik juga. Di masa dulu dia ni menjadi seorang yang kaya. Tiba-tibanya ada satu hari seorang perempuan tu mari minta kepada dia makan ni untuk nak beri makan kepada ahli keluarga dia. Tiba-tiba dia kata, aku tak beri kecualinya kamu kena serah tubuh kamu tu kepada aku. Dia kata kepada perempuan hak mari minta nak makan ni di dia saat ni. Perempuan tu takut kepada Allah Ta'ala, kelik pergi di rumah, tengok anak duk menangis, anak duk teriak kerana lapar ni, mari minta pula. Dia pun jawab aku tu, mu nak barang boleh, nak makan dia boleh, kena serah tubuh kepada aku. Akhirnya 2-3 kali pergi mari, perempuan tu sanggup serah tubuh tu kerana anak dia. Apabila dia serah tubuh kepada seorang laki-laki saat ni, seorang laki-laki tu tengok kelakuan perempuan ni sangat-sangat takut, dia pun tanya. Dia kata, hei perempuan, adakah kamu takut kepada Allah Ta'ala dengan ini kelakuan yang kamu ni sangat-sangat sutuk ni? Seolah kata mudah dengan susah setara ni, tiba-tiba nyomu ni takut kepada Allah Ta'ala lagi. Jawab perempuan tu kata, ya susah macam mana pun dia takut kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ingat kepada anak dia ni, dia jauh mati. Kerana diri dia tu, dia jauh mati. Tapi ingat kepada anak, dia terpaksa kena serah diri dia. Balik laki-laki ni apabila dengar seorang perempuan tu jawab semacam tu, serta pula dia tengok kelakuan perempuan ni, nampak kata orang yang takut sungguh kepada Allah Ta'ala dengan kelakuan yang dia buat tu, dia takut, membawa kepada seorang laki-laki ni timbul sifat takut kepada Allah Ta'ala. Dia pun timbul perasaan takut kepada Tuhan. Jadi mikir dia, dia tak aku ni kaya, sempurna dengan harta, sempurna dengan makan minum. Tiba-tibanya aku ni akan berjumpa dengan Allah Ta'ala supaya dia juga.
aku akan mati, aku akan diperiksa lepas daripada mati. Supaya dia ni takut kepada Allah, aku ni tak takut. Membawa kepada dia tu jadi insaf, jadi sedar, jadi mikir. Dia pun lepas perpuai saat ni serta dengan bui apa yang dikehendak oleh perpuai tu daripada makan-makan ni untuk anak dia. Maka dia pun tawassul dengan amalan. Kalau dia buat tu dengan hati yang suci bersih semata-mata kerana Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala buka mulut gua ni. Maka dengan takdir daripada Allah Ta'ala, terbuka, pecah pula batu di mulut gua sikit pula. Seolah katanya hak dulu saat ni sekadar nampak cahaya, hak dia ni pecah hingga siapa boleh hala tangan tubik keluar. Tapi nak tubik tu tak boleh lagi. Hala tangan tubik dah pun nak hala tubuh ni tak telus lagi. Lalu itulah orang yang ketiga saat dia kata dia ada juga amalan yang dia ni buat dengan ikhlas. Harap-harap kata Allah Ta'ala ni terima amalan dia ni. Iaitu dia katanya berlaku di dia ni ada dua orang ibu bapa yang dia ni sentiasa duk buat baik dengan ibu bapa dia ni di tiap-tiap hari. Dia ni pera kambing, perah susu kambing dia, bawa pelik kepada ibu bapa dia tu, minum susu kambing dia tiap-tiap hari. Lagu tu dia tiba-tiba berlaku di satu hari tu hujan lebat. Dia hujan lebat, dia nak pergi perah susu tak boleh. Hingga siapa dekat-dekat nak gelak lah. Dia baru hujan sikit, dia pun pergi perah susu. Sudah perah susu kat bergaduh lah dia pergi di rumah ibu bapa dia untuk nak beri minum susu saat ni. Tiba-tibanya didapati ibu bapa dia ni cedera dah. Tengok orang tua cedera, dia pun tak datang hati nak gerak. Duk tunggu nanti ibu bapa dia jaga. Dia jaga dekat nak cerah juga, barulah hala susu, beri ibu bapa dia minum. Baru dia klik. Sedangkan hati dia tu duk bimbang, duk bosan banyak perkara. Kerana kambing pun duk tempat merah lagi. Tiba-tibanya ingat pada orang tua ni, terpaksa dia kena tunggu. Tak segera buat menyusah orang tua. Ni nak royak atau perangai dia ni comel. Maka dia pun tawassul kepada Allah Ta'ala, sekiranya dia ni buat dengan hati yang suci bersih, Allah Ta'ala terima amalan dia, minta ya Allah Ta'ala ni buka mulut gua, yakni batu yang tertutup ni jadi pecah. Maka dengan takdir daripada Allah Ta'ala, batu yang tertutup di mulut gua saat ni jadi pecah semati. Ini nak cerita kepada kita, kata amalan yang kita buat dengan hati yang suci bersih semata-mata kerana Allah Ta'ala, yang akan menjadi bekalan yang baik untuk kita di akhirat, boleh kita ambil buat guna untuk nak menyempurnakan kanak-kanak kita hak bahasa dunia pula. Jadi boleh dua kegunaan. Dunia pun boleh, akhirat pun boleh. Oleh itu, berkenaan dengan kita di masa yang kita ada peluang lagi ni, usahalah kita bersungguh-sungguh supaya kita ni menjadi hamba Allah Ta'ala yang salihin, yabjuh, yang diterima oleh Allah Ta'ala segala bekalan ataupun segala amalan yang kita kerja. Iaitu kita kena usaha pisah mempelajari ilmu bahasa agama supaya kita dapat mengerjakan apa yang disuruh, dapat meninggal apa yang ditegah dengan cara yang sempurna. Begitu juga kita kena memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga dia ni tolong kita di dalam takwak nak kerja apa yang disuruh. Jadi ada kekuatan, ada ada orang untuk nak kerja perintahnya. Gitu juga kena minta di Allah Ta'ala, semoga dia ni kawal kita, menjaga kita daripada lajunya mengerja apa yang ditegah. We jadi tersekat, we jadi tertahan daripada suka mengerja ke apa yang dilarang. Boleh kita teradu dengan pertolongan daripada Allah. Inilah di antara setengah daripada kecep dengan kaum ibu, kaum bapa kita di petai yang mulia ini. Maka tengok masa tu berasa kata banyak dah. Oleh itu sekiranya didapati di dalam percakapan hak amba di petai ini ada tersalah dan tersilap, itu semua yang keluar daripada kejahatan diri amba sendiri. Sebaliknya apa saja kebaikan yang didapati oleh kaum ibu, kaum bapa kita, itu semua dikatakan pertunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu ambo akhirilah perkataan ambo di petai yang mulia ini dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah.